saya di Jakarta dan sempena lawatan rasmi saya ke Jakarta, dan besok satu hari lagi di Bandung untuk mengadakan lawatan ke industri pertahanan Indonesia, iaitu di Pindad. Besok bersama dengan Bapa Prabowo, Menteri Pertahanan. Pagi tadi saya mengadakan perundingan dua hala bersama dengan Bapa Presiden, Bapa Jokowi Widodo, dan banyak keputusan yang dicapai secara bersama. Perbincangan sangat mesra dan mencapai keputusan yang sangat baik untuk kepentingan kedua-dua negara. Okey, perbincangan sangat mesra antara saya dengan Bapa Jokowi, dan banyak isu yang ditimbulkan dapat diselesaikan dengan segera apabila kita sama-sama membuat keputusan. Yang pertamanya mengenai pembukaan sempadan kedua-dua negara. Ya, kita setuju untuk membuka borders Malaysia dan Indonesia, tapi kita mulakan melalui penerbangan dulu. Ya, pembukaan borders melalui penerbangan, melalui udara, iaitu penerbangan daripada Kuala Lumpur Jakarta, Jakarta Kuala Lumpur, dan juga daripada Kuala Lumpur Bali, Bali Kuala Lumpur. Kita mulakan dengan dua dulu, dan kedua-dua pihak akan mengarahkan menteri yang berkaitan di negara masing-masing untuk memperhalusi dan come out dengan SOP, ya, dari segi peraturan yang lebih lengkap, supaya bila kita buka peraturannya sudah pun ada. Tapi antara asasnya, basicnya adalah, yang pertama, kita hanya membenarkan yang mendapat 2 dos vaksin, yang telah mendapat 2 dos vaksin. Yang keduanya, sebelum pelepasan mesti di swab test, dan apabila tiba di sama ada di Kuala Lumpur ataupun di Jakarta, perlu swab test sekali lagi, dan bila negatif, jadi tidak ada kuarantin. Jadi bermakna tidak ada kuarantin lagi, test and release, test negatif, release. Jadi kita akan menunggulah peraturan yang akan dikeluarkan oleh kedua-dua pihak. Dan kita berjanji tadi, saya dan Bapa Presiden akan membuat joint statement mengenai perkara ini. Ya, kita harap perkara ini dapat disegerakan. Ini bagi membantu sektor tourism yang sangat terjejas akibat daripada COVID-19, yang mana sektor pelancongan ditutup sepenuhnya, ya, dari segi perhotelan dan sebagainya. Jadi kita harap dengan pembukaan laluan ini, kita akan dan jika selepas pembukaan itu, kalau tidak ada isu yang berkaitan dengan COVID-19 akibat daripada pembukaan ini, kita akan buka lebih banyak lagi. Direct flight mungkin ke Medan, ke Bandung dan sebagainya. Kedua yang kita bincang adalah dari segi TKI, Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Malaysia. Saya memberikan jaminan bahawa kita akan menjaga kepentingan dan kebajikan pekerja-pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Kedua-dua Kementerian Sumber Manusia Malaysia dan Kementerian Tenaga Kerja Indonesia sedang memfinaliskan MOU yang akan ditandatangani oleh kedua-dua kementerian. Dan sementara itu, saya memaklumkan bahawa bagi menjaga kebajikan pekerja sama ada Malaysia ataupun daripada warga luar, kita telah pun membuat pindaan
kepada Akta Perumahan Pekerja, iaitu Akta 446, yang mana di dalam akta itu dijelaskan peraturannya untuk menempatkan pekerja, iaitu jumlah yang ditempatkan di dalam satu bilik atau dalam satu kamar atau dalam satu rumah berdasarkan keluasan lantai. Tidak lagi kalau seperti dulu, mungkin ada di kalangan majikan yang ingin membuat keuntungan, mereka meletakkan pekerja begitu ramai di dalam satu-satu rumah. Sekarang ni kita sudah buat pindahan, dan pindahan ini telah pun dilaksanakan secara berperingkat, bermakna keselamatan mereka terjamin dan keselesaan dari segi tempat tinggal mereka. Begitu juga saya maklumkan bahawa di bawah Kementerian Sumber Manusia atau Kementerian Tenaga Kerja di sini, kita di bawah kementerian ini mewujudkan e-gaji, yang mana jika ada timbul isu yang berkaitan dengan gaji yang tidak dibayar ataupun lambat dibayar, pekerja boleh direct membuat aduan melalui e-gaji kepada Kementerian Sumber Manusia. Dan bukan setakat gaji, tetapi perkara-perkara lain yang berkaitan dengan kebajikan mereka juga boleh direct, mereka boleh langsung terus membuat aduan kepada kementerian, kepada ministri. Ini yang dilakukan. Mengenai isu perbatasan. Isu perbatasan, kita ada beberapa isu yang berkaitan dengan perbatasan. Ada 4 isu. 4 isu yang berkaitan dengan perbatasan. 2 sudah pun selesai dan ready untuk ditandatangani MOU. 2 lagi masih dalam perbincangan. Sebelum ini, keputusannya adalah menunggu 4 isu ini diselesaikan, baru ditandatangani 4 MOU tersebut. Tetapi alhamdulillah, bersama dengan Bapak Presiden, Bapak Jokowi, kita bersetuju, iaitu kita akan menandatangani MOU dalam isu-isu yang telah diselesaikan. Bermakna daripada 4, 2 selesai, kita akan tandatangani 2 MOU berkaitan dengan perbatasan. Seterusnya adalah mengenai menyenaraikan kebudayaan secara bersama di dalam senarai bersama di antara Indonesia dengan Malaysia. Seperti kita tahu, banyak kebudayaan Malaysia sama dengan kebudayaan di Indonesia. Sebab rakyat Malaysia dari segi sejarahnya ramai yang berasal daripada Indonesia yang masih meneruskan budaya dan kebudayaan cara hidup. Sebagai contoh, tarian kuda kepang. Kuda kepang adalah diamalkan di sini. Juga kuda kepang diamalkan di Malaysia. Tarian kuda kepang perkara biasa di sana. Jadi ianya dimainkan, diamalkan di sini dan di Malaysia. Jadi kita tidak mahu ada timbul isu yang berkaitan dengan kebudayaan. Kerana bagi kita, kebudayaan adalah berkait dengan etnik ataupun kaum bangsa, ya, bukan berdasarkan negara. Berdasarkan negara. Ya, jadi bukan hak negara tetapi hak kaum ataupun etnik tertentu. Jadi mana yang ada persamaan, kita akan senaraikan dan kita akan serahkan kesenaraian tersebut kepada UNESCO. Senarai warisan. Kita akan serah kepada UNESCO. Setakat ini sudah kita serahkan, iaitu pantun. Pantun tahun 2020 kita serahkan pantun. Pakaian wanita, kebaya juga pakai di Indonesia.
juga di Indonesia merupakan pakaian wanita. Jadi ini akan kita senaraikan, perbincangan akan dilakukan untuk kita menyenaraikan semua. Saya tak tahu makanan akan disenaraikan atau tidak. Kalau disenaraikan, makanan Padang di sini. Di sana orang negeri Sembilan adalah orang Minang. Asalnya jadi Minangkabau, Pagaruyung dan sebagainya. Jadi mereka, itu merupakan makanan harian mereka, iaitu makanan Padang. Jadi inilah perkara yang kita akan senaraikan secara bersama supaya tidak timbul isu yang berkaitan dengan kebudayaan ini, supaya tidak ada pihak yang klaim bahawa ini adalah hak kami. Jadi perkara inilah yang akan kita selesaikan. Perkara seperti ini tidak sepatutnya menjadi isu. Mengenai Myanmar, Malaysia dan Indonesia bersependapat tentang isu Myanmar, iaitu kita akan meneruskan rundingan, akan teruskan keputusan untuk menghantar wakil ASEAN untuk mengadakan perbincangan dengan junta di Myanmar. Jadi pendapat Indonesia dan Malaysia adalah sama mengenai Myanmar. Begitu juga dengan Laut Cina Selatan. Keadaan di Laut Cina Selatan kadang-kadang bergolak dan sebagainya. Jadi Indonesia juga mempunyai kepentingan di Laut Cina Selatan, seperti Pulau Natuna yang kadang-kadang menjadi isu berkaitan dengan tekanan daripada negara-negara tertentu. Begitu juga di Malaysia, kita ada Beting Patinggi Ali yang kedudukannya terlalu hampir dengan Sarawak, dengan Bintulu, tetapi juga menjadi rebutan. Jadi kita sependapat, iaitu semua isu yang berkaitan dengan Laut Cina Selatan diselesaikan secara rundingan, secara rundingan. Dan semua negara perlu mematuhi undang-undang antarabangsa, iaitu UNCLOS, United Nations Convention Law of the Sea. Ini juga perlu dirujuk oleh mana-mana negara sekalipun apabila ada isu pertindihan seperti ini. Jadi seterusnya ialah kami bincang mengenai pelaburan Malaysia dan Indonesia. Kita menjemput usahawan daripada Indonesia supaya membuat pelaburan di Malaysia. Dalam masa yang sama, usahawan Malaysia juga meneruskan pelaburan di Indonesia. Hari ini misalnya ada pertemuan antara business community, business Captain of Industries mengadakan perjumpaan, dan hasilnya hari ini terdapat 4 MOU yang ditandatangani yang akan membawa pelaburan ke Indonesia sebanyak 3.1 bilion ringgit. Dan saya juga memohon kepada Bapak Presiden supaya Malaysia juga terlibat dalam pembangunan di Kalimantan. Kalau kita lihat, kerajaan Indonesia memberi fokus kepada membangunkan Kalimantan. Kalimantan berada di seberang Kalimantan berada di seberang Malaysia, iaitu Sarawak dan Sabah yang bersempadan dengan Kalimantan, dan kita meminta supaya peluang dan ruang diberikan kepada usahawan kita untuk membuat pelaburan dan membantu dari segi pembangunan di Kalimantan. Saya ingat itu saja kok. Okey, itu saja yang saya nak sebutkan. Perjumpaan dengan Bapak Presiden Pak Jokowi yang saya anggap merupakan perundingan ataupun perbincangan dua hala yang sangat bermakna kepada Malaysia dan kedua-dua negara. Saya sangat terima kasih kepada Bapak Jokowi atas layanan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap kunjungan pertama saya ke Jakarta, Indonesia selaku Perdana Menteri. Dan kita
Saya juga menjemput secara rasmi, mengundang secara rasmi Pak Jokowi untuk berkunjung ke Malaysia. Mungkin rundingan boleh diteruskan di Kuala Lumpur. Ya. Itu pagi tadi, dan hari ini seperti tahu yang perjumpaan antara Captain of Industries daripada Malaysia dan Indonesia. Ya, okey. Alright. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Saya Eno dari National Radio of Indonesia. I have two questions terkait dengan kesepakatan kedua negara untuk membuka penerbangan melalui via Bali dan juga Jakarta. Apakah ada mungkin target dari Malaysia kapan itu bisa diimplementasikan? Kemudian, is it followed by the recognition of the mutual certificate of vaccination? And the second, as we know that Indonesia will be started its presidency on G20, does Malaysia has an expectation through the Indonesian presidency? Thank you. Okey, untuk target kapan? Secepat mungkin. Even yesterday lah. Ya, tapi kita, seperti saya kata, kita akan memperhalusi dari segi SOP, Standard of Procedure. Ya, jadi kita akan detailkan. Once sudah details ready, diterima oleh kedua-dua partis, kedua-dua negara, dan kita akan lancarkan terus supaya kita dapat percepatkan. Dari segi termasuk mutual recognition, dari segi sijil vaccination, sijil vaccination punya sijil tu, sebab di Malaysia kita mempunyai sijil melalui MySejahtera yang kita akan scan, dan saya difahamkan di scan di mana-mana saja, dan saya difahamkan di Indonesia juga melalui QR code yang telah pun dibina, ya, dan boleh di scan juga melalui mana-mana tempat. Semalam saya keluar untuk dinner di satu tempat, saya scan, belum boleh pakai lagi MySejahtera. Mungkin selepas ini akan kita bincangkan supaya daripada Indonesia datang ke Malaysia boleh scan QR code di airport, di lapangan terbang, dan kita juga ataupun di mana-mana shopping complex, restoran dan sebagainya, begitu juga Malaysia. I think kita akan membuat pengiktirafan ini segera. G20, yes, Presiden Indonesia akan menjadi host, dan kita tidak berada di dalam G20. Malaysia tidak berada dalam G20. Kalau dijemput hadir, alhamdulillah. Kalau tidak dijemput hadir pun, mungkin kita akan berbincang dengan pihak Indonesia untuk membawa suara Malaysia ke dalam G20. Iaitu kita akan runding kemudian. Ya. Mengenai VTL equivalent, travelling yang Indonesia. VTL dengan Singapura, dengan Indonesia. Boleh dapat kesehatan Indonesia dapat mengenai database di Malaysia yang mungkin dia mau jaga supaya masuk di Indonesia, so dia mau terapkan lagi. So apakah dia database di Malaysia akan dibicarakan inisiatif kesehatan Indonesia yang sedang ditahan? Menteri Kesihatan Indonesia cakap border itu akan diperketatkan sebab di Malaysia diperketatkan. Ya. Okey. Sebab di Malaysia tidak ada kes. Itu mungkin sebelum perbincangan saya dengan Bapak Presiden. Ya, Bapak Presiden pun sudah maklumkan tadi, dia akan memberitahu keputusan pertemuan tadi. Ya, dan saya percaya tidak perlu bimbang kepada kemasukan rakyat Malaysia ke Indonesia, sebab kita sudah pun selesai memberikan vaksin kepada 96% rakyat Malaysia dewasa 18 tahun ke atas, dan juga sedang di dalam proses untuk menyelesaikan vaccination program ini, memberi vaksin kepada golongan muda umur 12 tahun hingga 17, dan setakat hari ini sudah pun 65%. Jadi untuk dewasa, adults 18 and above, sudah pun 95.5% ataupun 96%.
dan yang kumpulan muda 12 hingga 17 sudah pun mencapai 65%. Dan untuk yang dewasa, third vaksin booster sudah pun sedang dilaksanakan. Jadi yang kita pun, syarat saya sebutkan tadi, syarat untuk keluar mesti kena ada double vaksin, dua vaksin. Sebelum keluar swab test negatif baru boleh fly, dan setiba je di Indonesia vaksin lagi, swab test lagi. Kalau negatif baru boleh keluar daripada hotel. Kalau tidak, kena kuarantin dalam bilik. Saya semalam 3 jam sampai di sini buat swab test, saya kena duduk dalam bilik seorang-seorang 3 jam setengah sebelum dapat result, dan selepas negatif baru saya keluar. I think kita ada precaution yang agak tinggi lah standard dia untuk pastikan selamat, semua selamat, ya. So, Indonesia akan menjadi negara kedua setelah Singapura. Singapura saya sudah pun membuat joint statement dengan Perdana Menteri Singapura, dan kita akan buka pada 29 hari bulan. Singapura bukan saja melalui udara, walaupun saya umumkan melalui udara, tetapi selepas menelpon Perdana Menteri Singapura, kita mungkin akan membuka laluan darat juga. Ya, tapi masih secara trial basis lah. Kita akan mulakan dengan beberapa jumlah dulu. Kalau okey, dan kita akan buka. Last question. Last question. Investment tadi 3.1 billion US tadi itu. Saya ada ubah sikit. Tanda tangan hari ini yang saya sebut MOU tadi, investment tu bukan 3.1 billion ringgit, tetapi 3.1 billion US dollar. Times 4 lah. Alright, thank you. Ada apa-apa? Satu lagi. Last question. Ya, dari segi kesannya, impact terutamanya kepada kita, kepada business community kita, ya. Jika diberi peluang untuk invest di Kalimantan, kedua-dua pihak akan mendapat benefit, ya. Kita in term of dari segi bisnes, ya, kita dari segi bisnes, sedangkan di Indonesia akan mendapat faedah dari segi pembangunan. Jadi saya rasa kesannya kepada kedua-dua pihak. Sebab itu saya membangkitkan perkara ini supaya dua-dua negara mendapat faedah dari segi pembangunan di Kalimantan, ya. Okey. Terima kasih Pak.